Untuk panduan kita bersama saudara, waktu sekarang sudah pukul 5 suku petang. Inilah Radio Indonesia Sandakan, teman setia Anda. Dan sekarang ikutilah rancangan khas kami sempena Hari Raya yang mulia ini, sandiwara khas Idul Fitri. Sempena Hari Raya Idul Fitri, Radio Malaysia Sandakan mempersembahkan sebuah sandiwara khas berjudul Fajar Kasih di Pagi Syawal, hasil nukilan Amir Sabri Ahmad Sandakan. Fajar Kasih di Pagi Syawal. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahalazim. 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 Amin. Ya Allah, ya Tuhanku, aku panjatkan doa kepadamu, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa yang telah kulakukan. Ya Allah, Engkau sejahterakanlah keluargaku, ya Allah. Aku terlalu rindu kepada istri dan anakku. Kau kembalikanlah aku di sisi mereka, ya Allah. 10 tahun aku dipisahkan dari mereka. Aku ingin membetulkan segala kesalahanku yang telah lalu, ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Taufik, lama aku perhatikan kau duduk sembahyang tadi. Kau begitu khusyuk sekali, Taufik. Ini benar-benar telah menyentuh hati aku, Taufik. Arifin, dulu aku mengabaikan perintah Tuhan. Aku sering meninggalkan sembahyang. Kadang-kadang aku buat, kadang-kadang tidak. Tapi engkau lebih baik daripada aku, Taufik. Aku tidak pernah mengerjakan sembahyang, walaupun aku mengaku seorang muslim. Namun aku tidak pernah melaksanakan perintah Tuhan yang Maha Agung itu, Taufik. Syukurlah, Arifin, jika kau benar-benar menyadarinya. Sudah 4 tahun aku merengkok di sini, Taufik. Hidupku benar-benar sunyi. Jadi siapa yang datang melawat aku? Hanya kaulah yang dapat menerima aku sebagai seorang sahabat, Taufik. Kalau bukan kau, siapa lagi sahabat aku yang sudi mendengar luahan hati aku? Tapi engkau beruntung, Taufik. Masih ada istri dan anak yang setia menanti kepulanganmu. Arifin, aku 10 tahun sudah di penjara ini. 10 tahun telah memenjarakan seluruh hidup aku. Dan masih ada 2 tahun lagi hukuman ke atas diri aku. Lebih tersiksa dari engkau tahu. Aku paham, Taufik. Istri kau seorang yang cantik. Dia begitu setia. Tidak heranlah kalau dia sering datang melawat kau di sini. Itu kau harus bersyukur, Taufik. Indah kata-kata kau, Arifin. Tapi selama itu juga aku tidak pernah memberikan nafkah zahir dan batin untuk istriku.
Tidak engkau yang tidak punya siapa-siapa lagi untuk dikenal? Kadang-kadang aku merasakan hidup ini tiada arti lagi pada aku, Taufik. Istrimu rela menanggung selama penderitaan yang kau tanggung. Ya, sejak awal perkawinan kami lagi, Sarina memang seorang istri yang baik. Oh iya, Taufik. Engkau puasa hari ini? InsyaAllah aku puasa, Arifin. Engkau pula? Taufik, bagi aku, disinilah aku mulai belajar puasa. Aku masih ingat lagi di bulan Ramadan seperti ini. Aku ditangkap ketika sedang makan di sebuah kedai. Aku tidak boleh lupa peristiwa itu. Alasanku gastrik. Tapi bila di penjara ini tak diberi makan siang, tidak pula aku kena gastrik. Kadang-kadang kita perlu belajar dari kesusahan dan penderitaan untuk melaksanakan perintah Tuhan, Arifin. Kesenangan dan kemewahan ada kalanya membuat kita lupa dan lalai. Benar kata-kata kau, Taufik. Tidur lagi? Hari dah jauh malam ni. Mak tunggu kau, Syarul. Sebab itu Mak tak tidur. Kenapa Mak perlu tunggu Sahrul balik? Mak, Sahrul ini kan anak lelaki, bukan anak perempuan. Kalau Sahrul tak balik malam sekalipun, Mak tak perlu risaukan Sahrul, Mak. Syarul, kaulah satu-satunya anak Mak. Kalau bukan cakap Mak yang kau nak dengar, cakap siapa lagi? Mak, saya penat kerja siang hari, Mak. Malam saya nak enjoy. Saya tak boleh duduk di rumah ni, Mak. Tolonglah, Mak. Fahami prinsip hidup saya. Syarul, kenapa ni? Apa kau sudah tidak mahu menghormati segala kata-kata Mak? Siapa kata saya tidak menghormati Mak? Saya cuma tidak mahu Mak jadi tunggul hanya kerana menunggu saya balik. Itu saja. Kenapa kau terlalu biadab, Syarul? Mak tak pernah mengajar kau begini. Kau balik jam malam, kadang-kadang balik mabuk. Malah kau selalu bawa perempuan di depan mata Mak ni. Itu cara kau mengerti Mak. Mak jangan kongkong hidup saya. Mak bukan nak kongkong hidup kau, Syarul. Kau tidak takut kan kepada Tuhan? Kau langsung tidak menghormati bulan Ramadan yang mulia ini. Cukup, Mak. Cukup. Apa guna saya belajar tinggi-tinggi, Mak? Sampai saya dihantar ke London. Tapi bila balik, saya tidak bebas. Saya tidak bebas buat putusan sendiri. Kenapa saya mesti saja nak dengar cakap Mak? Astaghfirullahaladzim. Sia-sia kau belajar tinggi-tinggi, Syarul. Kalau itulah cara pemikiran kau selama ini. Mak kesal. Mak kesal, Syarul. Mak tidak pernah mengikat kebebasan kau. Tapi kau seharusnya memilih kebebasan yang lebih berakhlak. Bukan berperangai seperti syaitan. Sudahlah, Mak. Tolonglah, Mak. Saya bosan mendengar lantaran Mak. Tak guna kita bertengkar, Mak. Saya nak masuk tidur. Syarul. Ya Allah. Kenapa kau nak aku jadi begini? Cukup aku didik kau sehingga menjadi orang yang berjaya. Tapi ini pula balasan kau.
kulaminkan, Taufik? Oh, Arifin. Aku terkenangkan Sahrul dan istriku Salina. Tentu anak kau sudah menjadi orang yang berjaya sekarang, Taufik. Dulu semasa aku masuk penjara, Syahrul masih di London. Kini sudah hampir 12 tahun aku tidak pernah bertemu Syahrul. Apa? Dia tidak pernah menjenguk kau di sini, Taufik? Hanya Salina lah satu-satunya istriku yang setia melihat aku bertahun-tahun menghabiskan sisa usiaku di sini. Salina. Aku pernah merelakan melepaskan Salina, tapi Salina tetap mau sehidup dan semati dengan aku. Syahrul sudah tentu menjadi orang yang berjaya sekarang, Taufik. Barangkali dia benar-benar benci dengan aku. Bila dia mengetahui aku dipenjarakan, dia langsung tidak mempedulikan aku lagi. Sabarlah, Taufik. Aku percaya suatu hari nanti Syahrul pasti akan berubah. Entahlah, aku pun harap begitu. Syahrul, sikap kau terlalu keras. Kau tergamak menghukum dia. Dia ayah kau. Dia memang ayah aku, Maria. Tapi dia bukan seorang ayah yang bertanggung jawab. Kenapa kau kata begitu, Syahrul? Maria, kau tidak malu kalau kau dipandang rendah? Dihina? Ayah masuk penjara karena pecah amanah. Di mana aku nak letak muka aku, Maria? Tidak cukup mahkamah menghukum ayah kau sehingga dia terpenjara. Kini anaknya sendiri pula menghukumnya, Syahrul. Kau tidak mengalaminya, Maria. Aku lebih tersiksa. Bagaimana kawan-kawan aku memandang rasa rum pada aku? Pernah ada pihak takut berurusan dengan syarikat aku karena mengetahui ayah aku pecah mana. Aku rugi, Maria, aku rugi. Tergamak kau tidak memberi ruang kemaafan pada ayah kau. Setidak-tidaknya kau jenguklah dia di penjara. Tentu dia kesepian, Syahrul, ketika ini. Tapi dia bukan ayah kandung aku, Maria. Tapi dia yang menjaga kau sejak dari kecil lagi. Dia berkahwin dengan ibumu, bermakna dia juga ayahmu. Kerana ibuku punya banyak harta. Kerana itu dia berkahwin dengan ibuku. Kerana ibumu juga menyintainya, Syahrul. Apa salahnya kau melawat dia? Maafkan aku, Maria. Kalau itu permintaanmu, aku tolak mentah-mentah. Dari orang tidak mengenali aku anak seorang yang pecah amanah, nanti saya aku pula yang rugi. Kau lebih mementingkan dirimu sendiri, Syahrul. Aku tak sangka kau tergamak bersikap begini. Maria, aku punya prinsip. Aku perlu tegas dalam segala hal. Itu bukan prinsip namanya, Syahrul. Itu keras hati dan egois namanya.
baik, Salina. Salina pula... Salina pun kabar baik, Bang. Syahrul bagaimana? Syahrul? Tak usahlah Abang sebut-sebut namanya lagi, Bang. Kenapa, Salina? Kenapa dengan Syahrul? Pernahkah dia mengerti Abang atau menunggu Abang di sini? Salina, itu Abang tahu. Tapi Abang terlalu rindukan dia. Walaupun dia bukan anak kandung Abang, tapi Abanglah yang memelihara dia sejak kecil lagi, Salina. Tapi Bang, dia sudah banyak berubah. 15 tahun yang lalu, dia memang anak yang baik. Tapi bila dia balik dari London, dia sudah banyak berubah, Bang. Semua ini karena salah Abang, Salina. Abang terlalu memanjakannya. Abang sanggup keluarkan uang yang banyak semata-mata karena tidak mau dia susah dirantau orang. Salah Abang sebut lagi perkara itu. Itu bukan salah Abang. Dia patut menghargainya. Dia memang anak yang tak tahu nilai kasih sayang. Cukuplah, Salina. Rasanya tak sabar lagi Abang menunggu 2 tahun untuk dibebaskan. Abang mau membetulkan kesalahan Abang dahulu. Abang harap kelak Syahrul dapat menerima Abang. Salina bangga kalau Abang dapat bebaskan. Oh ya, Salina ada bawakan jodoh untuk Abang berbuka puasa nanti. Terima kasih, Salina. Sampaikan salam Abang pada Syahrul. Salina, jaga diri baik-baik ya. Ya, Bang. Kau datang, Taufik? Iya, Vin. Dia datang membawakan jodoh untuk berbuka. Bolehlah kita berbuka nanti sama-sama ya. Terima kasih, Taufik. Taufik. Ya, Vin. Selesai di sini, kaulah teman sejati aku. Kaulah juga marilah mendengar keluhan hati aku, Taufik. Walaupun orang lain memandang hina terhadap aku. Arifin, kita sama-sama tersisih. Masyarakat tidak akan menganggap kita orang baik lagi. Walaupun sebenarnya kita dimasukkan ke sini untuk memperbaiki diri. Itulah hakikatnya, Arifin. Kau memang tabah, Taufik. Aku pula tak tahu untung nasibku sekarang ini, Taufik. Kenapa, Vin? Perbicaraan kau tuh masih belum habis lagi? Iya. Keputusannya sama ada aku dipenjarakan seumur hidup ataupun ke tali gantung, Taufik. Arifin, aku sudah bersedia, Taufik. Aku pasrah. Aku insaf. Kita hidup di dunia ini sebagai khalifah Allah. Seringkali kita tersalah arah. Aku telah memilih jalan mudah, tetapi aku meleset. Jalan itulah yang menyesatkan hidup aku, Taufik. Arifin, selagi kita bernama manusia, kita tidak akan terlepas dari melakukan kesalahan. Iya, Taufik. Akhirnya, dadah celaka itulah yang telah mengheret aku ke sini. Menghancurkan segala hidup aku, Taufik. Aku merancang, menyeluduk dadah dengan harapan hidup aku akan lebih mewah.
Aku mau cepat kaya. Tapi aku tersilap langkah, Taufik. Engkau masih ada peluang untuk bertaubat. Lorong untuk kau bertaubat sentiasa terbuka, Arifin. Arifin, marilah kita berbuka puasa. Kemudian kita sama-sama sholat maghrib. Silakan, Taufik. Astagfirullahaladzim. Kau tidak puasa, Syarul? Mak, Syarul lupa berniat semalam, Mak. Kau boleh berniat untuk sebulan, Syarul. Tidak ada alasan untuk kau tinggalkan puasa. Mak, apalah guna kalau Syarul berpura-pura puasa, Mak? Sedangkan Syarul makan di bilik pejabat. Kau tidak tahan godaan, Syarul. Kau lemah memerangi hawa nafsu kau. Dan kau lupa, kau telah membunuh diri kau sendiri. Mak, yang penting Syarul tidak makan di halayak ramai. Malah, Syarul tidak membohongi Mak yang Syarul tak puasa. Kau puasa bukan bertujuan untuk tunjuk pada Mak. Puasa untuk Allah. Kalau Allah, Syarul. Sekalipun orang tidak nampak perbuatan kau, tapi Allah nampak, Syarul. Sudahlah, Mak. Syarul tahu apa yang Syarul buat. Selama ini pun, Syarul tidak pernah diajar berpuasa. Kenapa baru sekarang bila Syarul dah dewasa, Mak nak ajar pula? Ayah sendiri tak pernah marahkan Syarul bila tidak puasa, tidak sembahyang. Itu dulu, Syarul. Ayah kau dah banyak berubah sekarang. Dia benar-benar insaf akan kesalahannya dan mau menebus segala kesalahannya dulu. Kenapa baru sekarang Mak bagi tahu? Tidak 20 tahun yang lalu. Sudah terlambat, Mak. Sudah 10 tahun merengkot dalam penjara. Ayah tinggalkan Mak, tinggalkan Syarul. Baru dia mahu menebus kesalahannya. Ayah telah mencembarkan nama keluarga kita, Mak. Kenapa semua kesalahan yang kau lemparkan pada ayah kau? Malah kesilapan dan kesalahan kau sendiri pun kau bergamak menyalahkan ayah kau. Hanya kerana dia itu ayah tiri kau. Mak, saya tak mahu bertengkar dengan Mak lagi. Maafkan saya, Mak. Baiklah, Mak, saya tak mahu bincang lagi pasal ayah. Sekalipun dia bebas, saya tetap tidak terima dia, Mak. Syarul! Halo? Ya, Syarul bercakap. Oh, Kamal. Bagaimana dengan plan projek perumahan tu? Apa? Belum diluluskan? Macam mana ni Kamal, Saya mau awak bereskan juga. Besok ahli lembaga pengarah akan berisyarat. Saya kena bentangkan projek tu. Faham? Plan tu saya nak perlukan esok. Awak ingat? Okey. Masuk.
Sudah masuk, Amalia? Aku ada perkara yang nak bincangkan dengan kau, Syarul. Amboi. Serius sangat ke hal yang kau nak bincangkan dengan aku ni, Malia? Ha? Memang tujuan aku datang ni pun nak bincang perkara yang serius. Serius? Aku harap kali ini kau akan berterus terang pada aku, Syarul. Apa yang selindung dari kau ni, Malia? Terlalu lama kita bertunang. Aku tak tahu sampai bila lagi kau nak beralasan, Syarul. Oh, jadi perkara itulah yang kau nak katakan? Malia, kenapa ni? Ha? Apa kau dah tak percayakan aku lagi? Syarul, kita sama-sama belajar diu. Selama ini aku tidak ada peluang untuk berterus terang. Tapi hari ini aku mau kau berterus terang. Bukan soal percaya atau tidak. Habis itu kenapa, Malia? Ha? Apa yang harus aku berterus terang dengan kau? Ada tak kau jalinkan hubungan dengan gadis lain selain daripada aku? Come on, Malia. Siapa yang beritahu kau ni, ha? Sehingga kan kau dah pandai menyiasat hal aku? Bukan menyiasat, tapi banyak mata yang melihat, Syarul. Kau bertukar-tukar wanita ke sana kemari. Malia, kenapa kau lebih percaya cakap orang lain dari aku? Aku buat urusan bisnis. Jadi, tidak salah kan kalau aku buat urusan dengan mereka? Tak salah, Syarul. Tapi bukan sampai berpelukan dan bercumbu-cumbuan. Malia, apa yang kau cakap ni, ha? Kau dah melampau, Malia. Aku sendiri menyaksikan dengan mata aku, Syarul. Aku menyesal bertunang dengan kau. Kau terlalu egois. Cukup, Malia. Kau jangan menghina aku, Malia. Aku mau kau putuskan perhubungan kita sekarang juga. Baiklah. Kalau itu yang kau mahu, okey, kita putus di sini. Begitu mudah kau putuskan. Ingat, Syarul, Tuhan akan membalas perbuatanmu. Selamat tinggal. Maria! mengambil keputusan muktamad, Taufik. Iya. Apa keputusannya? Aku dijatuhi hukuman gantung sampai mati, Taufik. Apa? Kau akan digantung? Iya, Taufik. Aku akan digantung. Kau tidak merayu supaya hukuman kau diringankan? Taufik, apalah gunanya kalaupun aku dipenjarakan seumur hidup? Bagi aku, sudah tiada ada siapa-siapa lagi di dunia ini, Taufik. Arifin, aku sahabatmu, Arifin. Sahabat dunia dan akhirat. Aku juga begitu, Taufik. Aku banyak belajar agama dari kau. Disinilah aku belajar sembahyang dan mengerjakan ibadat puasa bersama kau, Taufik. Arifin, aku tidak akan melupakan kau, sahabatku. Taufik, aku ada satu permintaan sebelum mau menjemputku, Taufik. Katakan, Arifin. Katakan. Taufik,
Kiranya kau dibebaskan kelak. Selalulah kau datang melihat pusaraku, ya Taufik. Aku mau kau sedekahkan aku, Fatihah. Ya Taufik. Iya, Revin. Aku akan penuhi permintaanmu itu. Terima kasih, Taufik. Encik Taufik? Iya, saya Taufik, Tuan. Encik Taufik, hari ini merupakan hari terakhir Encik Taufik di sini. Encik Taufik dibebaskan lebih awal dari tempoh hukuman yang dikenakan. Kerana Encik berkelakuan baik sepanjang berada di sini. Apa? Saya dibebaskan? Ya. Benarkah saya dibebaskan? Ya, Encik. Encik dibebaskan. Pihak kami berharap apabila keluar dari sini, Encik akan menjadi anggota masyarakat yang baik. Ya, terima kasih, Tuan. Saya berjanji akan berkelakuan baik, Tuan. Ya, sama-sama. Karena abang telah dibebaskan. Ya, abang telah dibebaskan, Sarina. Dan abang juga bersyukur, Sarina, karena Sarina masih tetap bersama abang. Bang, kita pulang, Bang. Saya tetap bersedia abang kembali ke abang keluarga. Kita harus mulai keluarga kita, ya, Bang. Iya, Sarina. Dan abang harap Syahrul juga dapat menerima abang, Sarina. Tetamu rupanya. Apa kabar, Syahrul? Hei, siapa yang benarkan ayah kembali ke rumah ini, ha? Syahrul, kenapa kau biadab sangat, Syahrul? Mak, saya tak boleh menerima hakikat berayahkan seorang yang tidak amanah, yang sanggup melakukan kerja yang menjijikkan. Syahrul, cukup, Syahrul. Kau jangan menghina ayah begitu, Syahrul. Saya tidak menghina ayah. Cuma saya merasa malu dengan sikap ayah. Dulu saya sangka ayah seorang yang baik, yang kaya, mewah. Tapi rupa-rupanya kemewahan itu datang dari uang yang tidak halal. Syahrul, jadi sekarang kau malu menerima ayah. Ayah tahu, syarikat saya pernah kerugian hanya kerana ada pihak yang tidak berani berurusan dengan saya. Bila mengetahui saya anak bekas seorang yang percaya amanah, saya hilang percayaan, ayah. Berterus teranglah, Syahrul, kau
bencikan ayah bukan hanya karena itu, tapi karena ayah bukan ayah kandung kau, bukan? Ayah, maafkan saya, Ayah. Mak, kalau Mak mau Ayah tinggal di rumah ini, saya rela keluar. Tapi Syarul... Cukuplah, Syarul. Kalau kau benar-benar benci dengan aku sedia keluar dari rumah ini. Aku tahu rumah ini juga rumah kau. Salina. Abang. Aku pergi, Salina. Abang. Syarul, kenapa kau tergama bawa ayah kau begitu, nak? Kau anak derhaka, Syarul. Anak derhaka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga rohnya jujur lahmat Arifin. Di hari raya yang mulia ini, akhirnya kau tidak sempat untuk merayakan bersama-sama, Arifin. Semoga rohmu tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman. Mak menderita, Syarul, karena kehilangan ayah kau. Kini, bila ayah kau kembali, kau menyakiti hatinya, sama seperti kau menyakiti hati Mak juga, Syarul. Mak terlalu mengalah, Mak. Terlalu lama Mak menunggu ayah. Mak yang terpaksa menunggu malu dengan sikap ayah. Kini, senang-senang saja Mak menerima ayah kembali. Kau tidak paham, Syarul. Ayah kandung kau lebih terganggu meninggalkan Mak. Meninggalkan kau semata-mata karena perempuan lain. Tapi Taufik yang telah mendidik dan mengajar kau dari kecil. Walaupun dia bersalah, tapi dia tidak pernah mengabaikan Mak dan kau. Karena sikap kau sendiri yang menyebabkan dia masuk penjara. Apa, Mak? Sikap saya yang menyebabkan ayah masuk penjara? Saya tak paham maksud Mak. Masa karena dulu kau memerlukan terlalu banyak uang, kau pakai kereta, ayah kau belikan. Malah, apa saja permintaanmu tidak pernah dihampukan. Kau terlalu boros. Kebetulan saham ayah kau jatuh dan dia gagal
akan menjadikan semula uang syarikat yang telah digunakannya. Tapi, Mak, Syarul, akibatnya ayahku telah dipenjarakan bila dia dituduh menggelapkan uang syarikatnya. Halo? Siapa? Ya, saya pun saya. Taufik? Ya, dia suami saya. Apa? Suami saya kebalangan? Baiklah, saya datang segera. Kenapa, Mak? Apa yang berlaku pada ayah? Ayah kau kebalangan, Syarul. Ayah. Di hospital sekarang. Mari kita pergi, Syarul. Iya, Mak. Abang, kenapa bang? Ya Allah, kenapa bang jadi begini? Ayah, kenapa ayah? Salin. Iya bang. Maafkan aku. Allah. Ya bang. Ayah. Sahrul ayah. Allah. Dosa ayah. Ampunkan Sahrul ayah. Sahrul yang bersalah sehingga jadi begini. Allah. Sahrul insaf sekarang ayah. Ampunkan Sahrul ayah. Allah. Sahrul. Ayahku. Iya, ayah. Ayah, ampunkan kau nak. Wah, abang, sudahlah bang. Aduh, Salina. Iya bang. Jangan kau menitiskan air mata di pagi Syawal ya. Apa yang kata begitu bang? Gembira, Salina. Aku dapat menebus kesalahan aku. Salina. Tenanglah bang. Apa akan sembuh? Kita balik bang. Iya, ayah. Kita balik, ayah. Biarlah Syawal ini kita sambut dengan penuh kesyukuran dan kebahagiaan. Salina. Ya bang. Maafkan segala kesalahan abang, Salina. Kata begitu bang. Mungkin ampun tidak dapat memenuhi permintaan kau kali ini. Syarul, ingat pesan ayah Syarul. Iya, ya. Jaga ibu baik-baik, nak. Baik, jangan kau sia-siakan. Iya, ya. Syarul janji, ayah. Jangan iya, ayah. Salin. Bang. Coba ya.
Rancangan Sandiwara Khas Aidilfitri kali ini yang berjudul Fajar Kasih di Pagi Syawal, hasil nukilan Amir Sabri Ahmad Sandakan. Menjayakan lakonan itu tadi A.B.M. Fajir sebagai Taufik, Asnah Haji Tahlil sebagai Salina, Sahrani Sarman sebagai Sahrul, Fazil Haji Syamsuddin sebagai Arifin, Laila Elok sebagai Marlia, dan Amir Sabri Ahmad. Sandiwara diarah dan diterbitkan dari studio Radio Malaysia Sandakan oleh Sahrani Sarman.